Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar sihat? Baru nak tanya mana Cik Ana? Oh, teksi lambat, Grab lambat. Apa dah? Ada rima pula belakang dia. Teksi lambat, Grab lambat, apa nak buat? Oh, tak nak jadi driver? Oh, hari ni tak ada baju uniform eh? Liza tak datang eh? Oh, baru nampak dia. Kenapa tak tumpangkan tadi sekejap? Berhenti. Okay. Kalau naik bas, kena belok sana juga eh? Macam naik MRT eh? Oh, sama jugalah. Oh, situ dah tutup kan? Jauh lah eh? Boleh tahan eh? Tak apa, kan dah pernah praktis kan? Tak tahan minggu depan. Oh, minggu depan puasa eh? Cik, Sazah buat lupa minggu depan puasa. Minggu depan puasa eh? Okay. Hari Khamis tak puasa. Rabu kita dah start tarawih eh? Betul-betul. Okay, hari ni muka surat berapa kita? Oh, 485 eh. Tak apalah, hadis tu tinggalkan saja. Sikit je tu kan. Tak masalah lah. Sama perbincangannya. Hampir lebih kurang sama perbincangannya. Cuma ni dia cerita tentang kandang kambing. Fi marabidil ghanami. Okay, tak apa. Terus masuk kepada bab 67. Dah boleh ni dah boleh beli kitab baru Jilid yang keempat Siapa? Tak silap saya bab haid tu. Mandi tak silap saya jugalah. Nanti dah boleh sebab ada sikit lagi ni. Siapa yang biasa beli? Oh, Kak ni Kak Zai. Kak Zai ketua kelas tolong belikan. Shopee. Beli kat Shopee. Yang hari tu beli kat mana? Shopee. Cuba. Shopee. Dah bergaduh kat mana? Jilid 4. Pastikan cetakannya sama Pustaka Imam Syafi'i. Jangan beza. Lagi sikit. Mungkin raya ke ataupun raya dah habis ni. Lagi berapa muka surat je ni? Okey. Tak apa. Nanti kitab tu nanti bincang-bincang lah bincang nanti. PDF tak sedap. Okey. Bab 67 muka surat 488. Okey, bab 67 muka surat 488. Topik kita pada hari ini, najis yang jatuh ke dalam minyak samin dan air. Babun ma yaqa'u minan najasati fis samni wal ma'i. Wa qala az-Zuhri la ba'sa bil ma'i ma lam yughayyirhu ta'amun aw rihun aw lawnun. Wa qala Hammad la ba'sa birishil maytati. Wa qala az-Zuhri fi 'izamil mauta nahwal fili wa ghairi. Adraktu nasan min salafil ulama'i yamtashituna biha wa yaddahinuna fiha
لا يرون به بأسا وقال ابن سيرين وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاجي. Maksudnya, Az-Zuhri berkata, tidak mengapa dengan air yang terkena benda najis selama rasa, bau atau warnanya tidak berubah. Hamad berkata, tidak mengapa dengan bulu bangkai. Az-Zuhri berkomentar tentang tulang bangkai seperti gajah dan yang lainnya. Dia berkata, aku bertemu dengan orang-orang iaitu ulama terdahulu. Mereka mengisir dengan tulang tersebut dan menggunakan minyak di tempat itu. Mereka tidak mempermasalahkan hal itu. Ibn Sirin dan Ibrahim berkata, tidak mengapa menjual gading gajah. Okay, jadi ini kita belum masuk hadis, baru pendapat-pendapat daripada para ulama. Baik, syarah judul bab di situ. Perkataan babun ma yaqa'u minan najasati fis samni wal ma'i. Bab najis yang jatuh ke dalam minyak samin dan air. Yakni apakah hal itu menyebabkan minyak samin dan air menjadi najis ataukah tidak. Jadi kalau perbincangannya sekarang di sini, kalau ada najis yang terjatuh dalam air ataupun minyak, minyak samin di sini, adakah hal tersebut menyebabkan minyak dan air itu menjadi najis? Ini persoalannya. Apabila najis jatuh ke dalam air dan menyebabkan sifatnya berubah, maka air itu menjadi najis. Namun apakah hukum ini hanya berlaku pada air atau berlaku juga pada benda cair yang lainnya? Demikian maksud yang dapat kita fahami dari semua athar dan hadis yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini. Jadi ada dua persoalan yang akan dibincangkan. Pertama ialah kalau ada najis yang terjatuh masuk dalam air ataupun minyak samin, adakah ianya menjadikan air dan minyak itu najis? Okey, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua di sini, apakah hukum ini hanya berlaku pada air sahaja? Kalau benda cair yang lain, kalau benda cair yang lain bagaimana? Ya? Yes, minyak sapi, minyak QBB. Nak buat kuih tart, letak QBB lah baru sedap. Itu resepi mak kita lah. Jadi dia tak macam biskut biasa kan, kuih tartnya lain sikit. Kalau tak dia biskut biasa. Apa dia? Semualah, semua jenis. Semua jenis yang kita panggil ia sebagai najis. Okay? Jadi kalau ia termasuk dalam minyak samin, minyak sapi lah tadi kalau dalam bahasa kita panggil minyak sapi ataupun air, adakah ianya menyebabkan jadi najis ataupun tidak. Tapi sebenarnya dah dijawab kan dekat situ, dia kata kalau sifatnya berubah maka air itu dia menjadi najis. Tapi kalau sifatnya tak berubah tak jadi najis. Okey, baik, perkataan seterusnya. Wa qala Zuhri, Az-Zuhri berkata, Ibn Wahab mencantumkan athar ini dengan sanad mausul dalam kitab jami'nya dari Yunus, dari Az-Zuhri. Dan Al-Baihaqi meriwayatkan athar yang semakna dengannya dari jalur Abu Amr al-Auza'i dari Az-Zuhri. Perkataan, la ba'sa bil ma'i, tidak mengapa dengan air. Yakni, tidak mengapa menggunakan air dalam keadaan apapun. Hukum air tetap suci selama benda najis yang jatuh ke dalamnya tidak mengubah tidak mengubah rasa, bau ataupun warnanya. Jadi tiga sifat ini perlu diperhatikanlah yang ada pada air tadi. Kalau ada najis yang masuk pada air, ini umum teori umumnya begitu. Jika ia tidak mengubah baunya,
tidak mengubah warna, tidak mengubah rasa, maka di sini air tersebut masih boleh digunakan dan ia tidak dianggap sebagai najis. Baik, adapun teks riwayat Yunus dari Az-Zuhri adalah sebagai berikut. Setiap benda yang memiliki kekuatan untuk menahan pengaruh najis yang mengenainya sehingga kerananya tidak dapat mengubah rasa, bau dan warna benda tersebut, maka benda itu dikatakan suci. Maknanya dia masuk najis kan, termasuk najis pada air tersebut, tapi airnya tahan sehingga tak menyebabkan berlaku perubahan pada tiga keadaan tu tadi. Rasa, bau dan warna, okey, tidak mengubah. Maka air ini akan tetap dikatakan ia sebagai suci. Inti ucapannya ini adalah tidak membezakan antara yang sedikit maupun yang banyak kecuali dengan daya tahan sesuatu yang suci itu terhadap najis yang mengenainya. Apakah najis itu dapat mengubah salah satu dari sifat-sifatnya ataukah tidak? Artinya, yang menjadi standard atau tolak ukur baginya adalah berubah atau tidaknya ketiga sifat benda tersebut. Mazhab Az-Zuhri ini dianut oleh sebahagian ulama. Jadi maknanya standard ataupun dia punya, kita panggil apa ya? Quality, okay, quality yang dinilai di sini ialah tiga sifat tadi. Apa dia? Bau, rasa, warna. Okay, tiga ini. Okay, so ambil ini sebagai teori asas bagi perubahan najis ataupun tidak sesuatu air. Jadi di kalangan para ulama kita kata bila ada najis yang terjatuh dalam Cik Zai duduk belakang MC okey. Macam-macam. Jika jika ada najis yang termasuk dalam air, maka kita lihat adakah ia merubah ketiga-tiga ini? Kalau ia merubah maka air itu jadi najis. Jika tak berubah, dia tetap suci. Jadi kita ambil ni sebagai teori asas dulu sedemikian. Baik, terusnya dia kata gini. Abu Ubaid membantah pendapat ini dalam kitabnya At-Tahur. Jadi ada yang membantah pendapat ini yang melihat kepada daya tahan air tadi untuk tiga sifat tersebut, rasa, bau, warna. Jadi Abu Ubaid dia kata gini, jika demikian maka itu artinya apabila seseorang kencing di dalam cerit dan tidak sampai mengubah sifat air yang ada dalam cerit tersebut, bererti air itu masih boleh digunakan untuk bersuci. Tentu saja perbuatan ini amat menjijikkan jika dilakukan seseorang. Bagaimana? Setuju? Tapi kalau kencing dia mesti merubah kan? Maknanya bagi saya automatik. Kalau orang kencing dekat dalam cerit, tau ni kita panggil cerit dia mesti merubah. Jadi kenapa terbayang terbayang. Kalau ialah maknanya di sini kan dia mesti bau. Ada kencing tak bau ke? Kalau kencing yang tak ada warna tu macam mana? No. Sometimes kita kencing warnanya putih kan? Jernih kan? Jadi, tapi bau ke tak? Kalau dia warna kuning, kalau dia warna putih, dia tanya orang bau ke tak? Dia tetap bau kan? Tetap bau kan? Oh, lagi-lagi kalau makan petai Siapalah yang mengencing bau petai? Macam gitu kan.
Bau kan. Dia merubah. Bagi saya kencing, air kencing ni dia sesuatu daya tahan dia amat sensitif. Dia maknanya kalau okay, so Abu Ubaid ni dia concern lah, dia concern macam tu kan. Sebab tadi dia kata kalau najis masuk dalam air, kemudian ia tak berubah tiga sifat ini kan. Maknanya air itu tak najis. So dia bagi kita dengan satu contoh. Dia kata kalaulah orang itu dia kencing dekat dalam cerit dan kalau ia tak merubah, okay, ia tak merubah bau, warna dan rasa, maknanya air dalam cerit tu boleh minum. Kot-kot lah. Ada pembantu rumah yang dengki sangat dengan dia punya mbaknya. Dengan dia punya mem tu kan. Geram betul aku dengan mem ni. Asyik marah kita je. Dia pun letak. Macam itu. Contoh. Ya, ya. Sila. Uh-uh. Mm-mm. Mesti berubah. Bagi saya dia kencing kat mana pun kalau kena pun mesti berubah benda tu. Sebab dia kencing lah. Sebab air kencing tu dia sifatnya kuat tau. Untuk merubah sesuatu. Dia kadang-kadang kalau kita tak nampak pun kita boleh bau. Kan? Kita boleh bau benda tu. Yes, masuk bilik air tapi tak nampak. Nampak kering je tau. Kan? Pergi masuk bilik air nampak kering, tak nampak apa-apa. Bersih, nampak bersih bilik air ni. Tapi bau pesingnya tu sampai dia punya naik tu kan, maknanya baunya ada. Samalah kalau air tu, kalau sesiapa lah mungkin dia kencing ke apa kan, boleh mengubah keadaan itu, baunya dah berubah. Okay, mungkin kalau kita kata warnanya sama, Ustazah putih je kan, kita rasa macam itu. Tapi cuba minum. Ustazah kata, cuba minum. Mesti kan? Mesti. Tapi kalau orang mandi swimming pool kalau orang kencing Oh, dia besar Oh, okey. Bijak. Baru nak trigger sekejap. Tapi geli tak? Tak geli Tak pernah mandi. Yelah kau bawa cucu pergi swimming pool tu kan. Budak-budak suka kan mandi kat swimming pool kan. Saya kan kalau tengok budak-budak ni mandi kat swimming pool, saya ni tak percaya sangat ni. Kalau orang tua boleh lagi kan dia tahan ke apa dia pergi toilet. Tapi kalau budak kecil, mm kan dia tiba-tiba je dia kencing kat dalam tu. Okeylah tak apa, kita tinggalkan. Tapi yang penting ini pendapat Abu Ubaid. Okay, pendapat Abu Ubaid dia kata maknanya kalau kita berpegang dengan pendapat ini, kalau ada orang kencing dekat cerit itu boleh minum lah. Selama mana ia tak berubah bau dan rasa. Dan dia pun sendiri kata tentu saja perbuatan ini amat menjijikkan jika dilakukan seseorang. Oleh kerana itu, Abu Ubaid dia mempertahankan pendapat yang membezakan antara air yang telah mencapai 2 kullah dan air yang tidak mencapai 2 kullah. Maknanya 2 kullah ni maksudnya 270 liter. Maknanya airnya banyak kan? Macam swimming pool tadi lah orang kata kan. Airnya banyak. Jadi kalau airnya banyak di situ terjatuh najis, dia tak berubah tau. Namun kalau airnya sedikit, maknanya kurang daripada 2 kolah itu kan, dia boleh merubah. Sebab tu ada ulama mereka berpegang kalau airnya tadi kata mencapai 2 kolah itu, dia tak menyebabkan air tersebut berubah menjadi najis. Masih lagi suci. Tapi kalau dia kurang, itu ada perbahasan di kalangan para ulama. Baik, Al-Bukhari sendiri tidak meriwayatkan hadis ini kerana perbezaan yang terjadi pada sanadnya, iaitu hadis yang 2 kolah itulah, melainkan kerana semua perawinya thiqah. Sekelompok imam mensahihkan hadis 2 kolah tersebut. Hanya saja mereka berselisih pendapat dalam penentuan kadarnya. Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahawa 2 kullah itu sebanyak 5 kirbah. 5 kirbah ni apa? Tempat simpan air yang dibuat daripada kulit. Jadi bagi dia nak dikatakan 2 kullah itulah kalau kita ada 5. Okay, 5 kirbah buatan negeri Hijaz. Baru dianggap sebagai 2 kullah. Tapi tadi dah sebut 2 kullah tu 270 liter. Boleh ambil pendapat ini. Okay, untuk kita lah konteks kita sekarang. Ulama dulu mereka mengukur, mereka guna berapa tempayan macam itu kan. Jadi sekarang kita pakai liter. So kita ambil saja 270 liter tu tadi sebagai maksud 2 kullah.
Baik, jadi dia kata di sini, dan ini ia simpulkan sebagai sikap berhati-hati. Hadis ini mengkhususkan pengertian yang terdapat dalam hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan secara marfu'. Lafaznya, al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menyebabkan air menjadi najis. Hadis Ibn Abbas ini sahih. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasai, Abu Daud, Imam Ibn Majah, Ibn Khuzaimah dan yang lainnya. Keterkaitan dua riwayat itu akan dibahas secara lengkap pada bab selanjutnya. Okay, tentang dua kullah ini insya-Allah kita akan bahaskan pada bab yang berikutnya. Baik. Berkenaan dengan perkataan Az-Zuhri di atas, terdapat hadis marfu'. Perkataan Az-Zuhri yang mana satu? La ba'sa bil ma lam yughayyiruhu ta'amun aw rihun aw launun. Okay, ini perkataan Zuhri. Ini perkataan Az-Zuhri. Terdapat hadis yang marfu'. Asy-Syafi'i berkata, para ahli hadis tidak menganggap sahih hadis ini. Akan tetapi, aku tidak mengetahui adanya perbezaan pendapat dalam masalah ini. Maksudnya, Maksudnya, masalah apabila najis masuk ke dalam air dan mengubah salah satu sifatnya, maka air tersebut menjadi najis. Ini permasalahannya itu tadi yang telah kita bincangkan. Hadis yang dimaksudkan tadi adalah hadis riwayat Ibn Majah. Jadi sebenarnya tadi kita sekarang ambil pendapat Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri yang tentang tiga perkara ini. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata apa? Sebenarnya ada hadis yang menyebutkan tentang bau, rasa, warna yang perubahan ini. Namun hadisnya tak kuat sanadnya. Okey, jadi dia kata begini, walaupun begitu tentang isu ini ulama sepakat selama mana tiga sifat tersebut tidak berubah, maka airnya suci walaupun dimasuki dengan najis. Jadi majoriti ulama berpegang dengan pendapat tersebut walaupun hadisnya adalah hadis yang tidak kuat. Baik, maka di sini kata hadis yang dimaksudkan tadi adalah hadis riwayat Imam Ibn Majah dari Abu Umamah, namun sanadnya lemah atau dikatakan juga sebagai hadis muttarib. Okay, hadis muttarib macam mana? Apa yang Apa yang bergoncang? Kak Ram, hadis muttarib apa? Belajar ulum hadis dengan saya katam kan? Dapat sijil. Dah lama Kak Ram. So lama dah Kak Syafa'ah berapa tahun. 5 tahun ada Kak Ram? Ada 5 tahun. Macam mana? Oh tengok nota okey, tak apa. Tengok nota. Mm-mm. Okey, sebab tu dia dhaif. Sebab dia lemah. Hadisnya dia ada hadis tu kan, tapi kerana dia saling bertentangan. Saling bertentangan. Masalahnya biasanya kalau hadis-hadis yang bertentangan ini, kita boleh ambil mana yang rajih, mana yang lebih sahih je begitu. Dan kadang-kadang kita boleh gabungkan. Begitu situasinya bila kita mempunyai hadis yang banyak, kemudian ianya bertentangan antara satu dan yang lain. Tetapi hadis muttarib ni tak boleh. Dia tak boleh nak kita cek mana satu yang sahih, bahkan tak boleh juga kita nak gabungkan perbincangannya kerana ia saling bertentangan. So di sini para ulama melihat ia berlaku kerana hafalan perawi yang bergoncang tadi. Okay, balik pada maksud tadilah yang sebut bergoncang. Hafalan perawi yang dia tak standardized. Kan? Sebab kita ni kalaupun kita kata ada perawi yang hafalannya tak sama, tapi bila kita buka kepada riwayat lain, riwayat itu boleh menyelamatkan. Masalahnya sekarang tidak ada riwayat yang boleh menyelamatkan situasinya. Kerana ada kegoncangan itu. Hafalan masing-masing lain-lain. Jadi kita pun tak tahu mana satu yang betul. Kan dia bertentangan. Sebab itu hadisnya jadi lemah. Okey?
Ini dipanggil sebagai hadis muttarib. Baik, seterusnya ya. Perkataan. Waqala Hammad. Hammad berkata, siapa Hammad di sini? Hammad bin Abi Sulaiman al-Faqih al-Kufi. Seterusnya, perkataan. La ba'sa, la ba'sa birishil maita. Jadi ini perkataan Hammad. La ba'sa birishil maita. Tidak mengapa dengan bulu bangkai. Maksudnya, bulu tersebut tidak termasuk najis dan tidak akan menjadikan air najis. Jadi kalau kita ada air, kemudian dalam air itu ada termasuk bulu bangkai. Kita nak ambil contoh bulu apa? Bulu kucing. Bulu burung. Okey, lagi bulu apa? Bulu ayam boleh masuk tak? Cik Ya kat kampung bulu ayam masuk tak? Masuk juga Halus-halus. Jadi biasanya bulu apa? Bulu kucing. Oh, bulu kucing okey. Bulu kucing kat orang, bulu kucing masuk dalam baldi. Kadang-kadang. Oh, maknanya ada lah tu dia punya ni Okey, bulu kucing, bulu burung, bulu ayam, lagi bulu hamster. Boleh Hamster bulu dia gugur. Saya tak tahu. Suka pula member sebelah ni cakap hamster. Macam mana Kak Kaisha? Oh, Masya Allah. Ilmu baru Kalau dia nak bersalin, bulu dia gugur. Uh-uh. Uh-uh. Okay. Rabbit? Rabbit bulu dia terbang? Arnab? Sometimes lah. Oh, bulu dia tebal Okay. Sekarang ni bila bulu dia masuk dalam air kita? Okey, kalau bulu manusia? Rambut Oh, cakap bulu manusia. Kenapa? Tak boleh cakap bulu manusia. Macam geli cakap bulu manusia. Tiba-tiba ada bulu orang dekat air kita. Ni bulu siapa? Rambut lah, kita panggil rambut lah. Bulu mata Bulu mata, bulu roma. Tiba-tiba kan jatuh. Ya, ada orang bulu roma dia panjang tau. Jatuh kan. So kita kecil lah, kita pendek lah kan. Jadi tak ni. Tapi ada orang dia tebal. So boleh, maknanya dia punya kemungkinan bulu romanya jatuh masuk dalam baldi dan sebagainya. Dia macam mana? Najis ke tak? Tak. Kenapa? Masya Allah. Sebab tu saya letak kat sini. Teori asasnya begitu. Selama mana ia tidak merubah bau dan rasa. Tetapi masalahnya sekarang ini, bulu itu najis ataupun tidak? Ya? Bulu itu sendiri najis ataupun tidak? Bulu ayam najis ke tidak? Tak. Bulu kucing najis ke tidak? Tak. Solat kalau ada bulu terlekat boleh solat? uh Itu kan tanya saya ke ataupun macam mana? Itu jawapan ke tanya saya? Statement. Tapi belakangnya ada kan. Ada tanda soal tau belakang tu. Bulu dia tak najis. Bulu tak najis. Maka sebab itu sebenarnya dia tak ada kena-mengena dengan bau ni rasa. Sebab dia punya sifat bulu tu sendiri dah tak najis. Kalau dia termasuk dalam air, dia tidak merubah kesucian air yang kita ada tu tadi. Baik, seterusnya. Baik berasal dari burung yang halal dimakan maupun yang haram dimakan. Maknanya tak kira lah sama ada binatang itu yang halal kita makan. Macam kucing tadi kan? Halal ke makan kucing? Tiba-tiba lapar sembelih buat ayam goreng Ada tak kes? Saya macam pernah ada dengar kes. Ada orang yang goreng ayam. Goreng ayam. Goreng kucing tu.
Oh, bukan kita Macam pernah dengar kat Singapura ada berlaku aja sembelih kucing tu. Sebab dia lapar. Yelah kita tak tahu situasi orang kan. Ada orang dia lapar sangat ke apa kan. So macam tak ada benda nak makan, dia makan. Semua dah geli keleman Kesian kucing tu. Ya, kita tak tahu situasi orang Ada orang situasinya sangat sangat terdesak kan. So kita nak cakap geli pun kesian. Mungkin kalau kita kat tempat dia, kita pun sembelih juga makan. Agaknya lah. Wallahualam. Tapi najis najis tak boleh makan. Okay, kucing tak boleh makan. Haram dimakan kucing tu. Kerana ia binatang peliharaan. Okay, baik berasal dari burung yang halal dimakan maupun yang haram dimakan. Jadi kalau mana-mana bulu binatang sama ada yang haram ataupun yang halal dimakan, dia masuk dalam air yang kita tadah dan sebagainya, itu tidak menjejaskan kesucian air tersebut. Baik, athar ini diriwayatkan oleh Abdul Razak dengan sanad mausul dari Ma'mar dari Hammad. Seterusnya, perkataan. Wa qala Zuhri fi 'izamil mauta. Masih lagi pendapat Zuhri di sini. Okay, ada dua pendapat Zuhri yang dimuatkan. Wa qala Zuhri fi 'izamil mauta nahwil fili wa ghairi. Az-Zuhri berkomentar tentang tulang bangkai seperti gajah dan yang lainnya, yakni tulang haiwan yang tidak dimakan dagingnya. Okey, ingat tulang haiwan yang tidak dimakan dagingnya. Adraktu nasan, aku bertemu dengan orang. Tadi disebut orang tadi siapa? Para ulama. Yakni aku bertemu dengan orang ramai sebab tanwin yang tertera pada kata nasan menunjukkan erti yang banyak. Perkataan wayaddahinuna menggunakan minyak dibaca dengan mentasydidkan huruf dal. Dal tu ada sabdu yadda. Diambil dari bab al-ifti'al. Boleh juga dibaca dengan mendammahkan huruf awalnya dan mensukunkan huruf dal. Jadi kita baca wayudhinuna. Ini menunjukkan pendapat mereka perihal sucinya tulang itu. Kami menyebutkan adanya perselisihan pendapat tentang masalah ini. Jadi suci atau tidak tulang tu dia ada perbahasan. Okey, perbahasan. Baik, seterusnya. Perkataan waqala Ibn Sirin wa Ibrahim. Ibn Sirin dan Ibrahim berkata, dalam riwayatnya As-Sarakhsi tidak menyebutkan perawi yang bernama Ibrahim. Jadi hanya disebutkan Ibn Sirin sahaja. Nama perawi Ibrahim tidak disebutkan. Demikian pula kebanyakan perawi Sahih Al-Bukhari dari At-Tarabri. Athar Ibn Sirin ini disebut secara mausul oleh Abdul Razak dengan redaksi. Okey, saya nak tanya, apa beza athar dengan hadis? Athar perkataan sahabat, hadis? Betul tak? Betul tak Cik Ya? Lupa-lupa. Betul. Betul. Oh, confident. Betul. Okey, yang di belakang, betul tak? Asar itu kata sahabat, hadis kata-kata Nabi. Semua angguk-angguk tu betul ke? Setuju ke macam mana ni? Athar, kata-kata sahabat, sahabat Nabi. Okey, dia macam ni. Athar ni tak semestinya sahabat Nabi. Okey, boleh apply pada mana-mana pendapat. Yang penting ia bukan hadis Nabi. Dia tak semestinya sahabat. Mungkin boleh tabi'in, boleh juga. Jadi yang penting kita kata athar ini adalah riwayat selain daripada riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada juga ulama yang menyebutkan athar ini sebagai hadis. Jadi dia umum. Athar ni umum. Cuma kalau nak bezakan daripada sudut istilah tu, kita kata athar ini dia lebih kepada selain sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada juga pendapat yang kata athar ini boleh kita guna pakai untuk hadis Nabi. Dia terpulang lah. Sebab tu kalau baca teks bahasa Arab ni kena baca betul-betul. Kadang-kadang dia kata athar ni sahabat Nabi ke ataupun Nabi sendiri yang kata. Kerana ada ulama' dia guna athar sebagai hadis Nabi. Okey? So secara umumnya kita lihat perbezaannya ialah athar ini selain daripada hadis Nabi kita sebut ia sebagai athar.
Kalau hadis Nabi bagi sebagai hadis Nabi sendiri. Baik, Athar Ibn Sirin ini disebutkan secara mausul oleh Abdul Razak dengan redaksi annahu kana la yara bitijarati fil aji ba'san. Menurut pendapatnya, tidak mengapa berdagang, maknanya berjual beli gading gajah. Pernyataan ini menunjukkan bahawa ia berpendapat gading itu suci sebab ia tidak membolehkan berjualan benda yang najis ataupun benda yang terkena najis yang tidak mungkin disucikan kembali. Dalilnya adalah kisah Ibn Sirin yang masyhur berkenaan dengan minyak makan ketika menemukan bangkai tikus di dalam penutup wadah minyak. Jadi bila Imam Ibn Sirin dia jumpa tikus, bangkai tikus pada penutup wadah minyak, dia pun menuangkan semuanya kerana menganggapnya najis. Makna lafaz al-aj, okey, kita balik pada perkataan al-aj di sini. Makna lafaz al-aj adalah gading gajah. Ibn Sida berkata, hanya taring gajah yang disebut dengan al-aj. Al-Qazzaz berkata, Al-Khalil menolak apabila selain taring gajah disebut gading. Ibn Faris dan Al-Jawahari berkata, lafaz Al-Aj adalah sebutan untuk tulang gajah. Jadi mereka berdua tidak mengkhususkan sebutan gading terhadap taring gajah. Okey. Al-Aj ini kita kata taring gajah. Taring gajah yang mana? Yang dekat luar. Nampak macam tulang kan? Jadi sebab tu ada yang kata itu adalah tulang. Jadi taring ni dekat luar. Dia bukan dekat dalam. Kalau dekat dalam binatang ni, maknanya dia jadi benda yang masuk dalam badan. Sekarang dia tumbuh dekat luar. Jadi okey, ada pendapat yang kata dekat luar ini, taring ni kalau kita kata kita punya taring kita panggil apa? Gigi. Okey, gigi. So dia bukan tulang. Namun ada ulama kata itu tulang. Sebab apa? Kalau kita patahkan taring ataupun gading gajah tu kan, dia nampak macam tulang kan? Tak nampak macam gigi kan? Orang boleh ukir kan? Dia gitu. Kalau gigi boleh ukir? Asar, boleh ukir tak? Tak boleh. Gading gajah boleh ukir? Boleh. Jadi sifatnya macam tulang. Disebut begitu kan? Maka sebab tu di sini, di kalangan para ulama bahasa, ini semua ulama-ulama bahasa yang disebutkan di sini. Ibn Sida, Al-Qazzaz, Ibn Faris, Al-Jawahari, mereka ulama bahasa. Jadi Ibn Faris dan Al-Jawahari berkata, lafaz Al-Aj adalah sebutan untuk tulang gajah. Dia sebut, dia tak kata Al-Aj itu adalah taring tu, taring gajah tadi. Jadi mereka berdua tidak mengkhususkan sebutan gading terhadap taring gajah. Al-Khattabi yang mengikuti pendapat Ibn Qutaibah berkata, makna Al-Aj adalah Az-Zabil, iaitu cangkang atau tempurung penyu laut. Apa tu? Kura-kuranya badan. Okey. Jadi dia kata Al-Aj ini dia sama macam Az-Zabil. Dia punya bahasa kita panggil apa? Cengkang. Cengkerang. Yang badan kura-kura tu panggil cengkerang. Betul. Yang keras tu. Cengkerang Betul bahasanya? Ada cikgu bahasa Melayu tak tadi? Ke kita tak tahu? Tak tahulah Ustazah. Panggil badan penyu je. Tahunya badan penyu. Tapi di sini kalau dalam bahasa Arab kita panggil Az-Zabil. Okey? Az-Zabil. Iaitu dia kata sini tempurung penyu laut. Namun pendapat ini perlu dikoreksi. Dia kata gitulah. Dalam kitab As-Sihah disebutkan al-masakus siwar min ajin au zablin. Al-mask itu adalah gelang yang terbuat dari aj atau dari az-zabil, tempurung penyu tadilah, kura-kura tadi. Kedua kalimat ini menunjukkan bahawa aj itu bukan zabil. Hanya saja Al-Qali berkata bangsa Arab menyebut semua jenis tulang dengan istilah aj. Jadi Al-Qali dia berpendapat orang Arab apa-apa yang nampaknya macam tulang
mereka akan panggil al-aj. Tak kira sama ada itu gading gajah ataupun tidak. Apa-apa yang nampaknya macam tulang, mereka akan sebut dengan perkataan al-aju tadi. Tapi kalau kita, kita faham al-aj itu ialah gading gajah. Kita tak panggil ia sebagai tulang. Baik. Hanya saja Al-Qali berkata tadi mana, apabila apa yang dikatakan Al-Qali ini benar, bererti athar di atas tidak dapat dijadikan dalil bahawa tulang gajah itu suci. Akan tetapi Al-Bukhari mencantumkan athar ini setelah mencantumkan athar Az-Zuhri tentang tulang gajah. Ini menunjukkan bahawa yang dapat dijadikan standard makna adalah apa yang dikatakan oleh Al-Khalil. Para ulama berbeza pendapat tentang tulang gajah terkait dengan perbezaan pada masalah ini. Apakah tulang itu hidup atau tidak? Jadi kalau kita nak bahaskan tentang tulang ini suci ataupun najis, kita kena lihat pada asasnya. Tulang ini dia ada nyawa ataupun tidak? Dia hidup ataupun tidak tulang tu? Tulang ada nyawa tak? Dia macam kita. Boleh membesar. Maknanya kalau orang tu kecil dah tak boleh tinggi, tulang dia dah mati. Tulang dia dah mati. Macam mana? Okey, kita baca dulu kat sini. Pendapat pertama mengatakan bahawa tulang itu hidup. Kenapa? Kenapa pendapat pertama kata tulang itu hidup? Pendapat ini dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i yang berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala, qala may yuhyil 'izama wa hiya ramim. Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali. Jadi penggunaan perkataan di sini dikata apa? Menghidupkan. Bermakna tulang itu hidup. Di sinilah pendapat pertama. Jadi zahir ayat ini menyatakan bahawa tulang itu hidup. Baik, kita lihat pendapat yang kedua. Pendapat kedua mengatakan bahawa tulang itu tidak hidup. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah sehingga ia mengatakan bahawa seluruh jenis tulang itu suci. Kenapa? Kenapa pula kalau tulang tak hidup dia jadi suci? Ini pendapat Abu Hanifah bukan semua pendapat ulama ya. Okay. Macam mana Kak Zai? Okey. Pendapat Imam Abu Hanifah, dia kata tulang ini tak hidup. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah sehingga ia mengatakan bahawa seluruh jenis tulang itu suci. Jenis tulang, semua tulang. Semua tulang. Apa dia? Tulang is living. Okey, jadi tulang itu hidup. Ambil pendapat yang pertama. Pendapat pertama pendapat siapa tadi? Imam Asy-Syafi'i. Okay. Pendapat Imam Abu Hanifah kata tulang itu mati. Yelah, tak hidup lah. Matilah. Mati tak hidup. Okey, tulang tak hidup. Baik, sekarang ni macam ni. Kalau tulang itu hidup, dia suci bila kita sembelih. Boleh tak? Okey. Binatang yang disembelih, apa-apa sahaja yang ada padanya adalah suci. Berbeza dengan bangkai. Okey, berbeza dengan bangkai. Contoh, kita makan tulang ayam tak? Kalau ayam tu kena langgar dengan lori, boleh tak kita makan tulang dia? Tak boleh. Suci ke najis? Najis.
Dia najis. Sebab apa? Sebab dia mesti sembelih. Jadi baru suci kita makan. Kita tak makan daging dia tau. Kita makan tulang dia, ayam tu. Tapi sekarang, ayam tu kena langgar lori. Kita ambil, ayam ni kena langgar lori, kesian dia. Tak apalah, aku tak makan daging dia, aku ambil tulang dia. Buat rebus. Buat sup ayam. Boleh? Tak boleh. Kerana apa? Dia bangkai. Kita tak sembelih. Jadi sekarang macam ni. Bila Imam Abu Hanifah kata apa? Tulang tu tak hidup. Boleh ambil tak tulang dia? Ha. Boleh. Sebab apa? Bagi dia tulang tu tak ada kena mengena dengan sembelih. Sebab tu dia kata di sini, sehingga ia mengatakan seluruh jenis tulang itu suci. Tak kira sama ada yang boleh makan ataupun tak boleh makan. Semua suci tulang tu. Bagi pendapat dia lah. Bagi pendapat dia. Okey? Baik. Malik berkata, tulang dikatakan suci apabila ia disembelih. Jadi pendapat Imam Malik, kalau kita nak kata tulang tu suci ataupun tidak, dia mesti sembelih dulu. Baru jadi suci. Tapi Abu Hanifah tidak. Bagi dia tulang tu tak ada kena mengena. Jadi kalau tulang ayam tu boleh makan je. Kalau dia kena langgar lori. Sebab dia tak ada kena mengena. Bagi dia lah, bagi pendapat dia. Baik. Pendapat ini berdasarkan pendapat bahawa haiwan yang haram dimakan akan menjadi suci. Suci tu maksudnya tulang dia, kukunya, bulunya, apa-apalah kulit dia semua kan. Jika matinya disembelih. Dan ini juga pendapat Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah ni dia lebih lenient lah dalam hal tentang suci ataupun tidak sesuatu haiwan, apa-apa berkaitan dengan badan haiwan itu kan, termasuk tulangnya itu tadi. Jadi sebab tu bagi dia tulang itu tidak hidup. Bagi pendapat dia lah. Kalau kita pegang pendapat yang kata tulang ini hidup sebagaimana Imam Ash-Syafi'i, kita tak boleh makan kalau binatang itu dah jadi bangkai. Okay? Tulangnya tak boleh pakai ataupun tak boleh digunakan untuk hal-hal tujuan-tujuan yang lain. Walaupun kita kata ia adalah tujuan untuk dibuat benda-benda benda-benda yang selain untuk kita makan lah. Tujuan untuk dibuat. Tulang selalu buat apa No, selain makan. Perhiasan. Dibuat perhiasan. Okay. Baik. So itu sajalah. Yang penting sekarang saya nak pegang tulang tu hidup. Kita pegang pada pendapat yang pertama lebih kuat bagi saya. Okay, itu juga pendapat Imam Ash-Syafi'i yang mengatakan bahawa tulang itu hidup. Walaupun di sana ada perbahasan yang lebih lanjut lah ya, untuk dibuat perkara-perkara yang lain. Baik, seterusnya di sini kita masuk sikit ya tentang hadis nombor 235. Kejap, nak masuk ke tak nak? Baca tak? Okey, baca sikit di sini. Hadis nombor 235. Baru masuk hadisnya Tadi semua bukan hadis Tadi semua adalah athar kita panggil. Baik. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddathana Ismail qala haddathani Malik an ibn Shihab an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud an ibn Abbas an Maimunah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an fa'ratin saqatat fi samnin faqala alquha wa ma haulaha fatrahuhu wa kulu samnakum. Ismail meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Malik meriwayatkan kepadaku dari Ibn Shihab, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Ibn Abbas, dari Maimunah, bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang tikus yang terjatuh ke dalam minyak samin. Baginda menjawab, buanglah tikusnya dan buang juga minyak yang ada di sekitarnya. Lalu makanlah minyak samin kalian. Boleh? Tikus jatuh dalam minyak sapi. Kemudian Nabi kata, angkat tikus tu, buang sekelilingnya, bakinya boleh guna buat masak, buat makan. Kenapa ketawa? Takut nak makan.
Oh, tekak kembang. Contaminated. Okey, seterusnya kita baca syarah hadis yang sini. Haddatsana Ismail, Ismail meriwayatkan kepada kami, dia adalah Ismail bin Abi Uwais. Perkataan an Maimunata, dari Maimunah. Dia adalah Maimunah binti Al-Harith, saudari ibunya. Perkataan suila an Fa'rah, ditanya tentang tikus. Lafaz Fa'rah dibaca dengan mensukunkan huruf Hamzah. Jadi huruf Hamzah kita baca mati. Yang bertanya di sini adalah Maimunah. Okay, siapa tanya? Maimunah tanya. Pada riwayat Yahya Al-Qattan dan Juwairiyah dari Malik mengenai hadis ini tercantum lafaz anna Maimunata istaftat. Okay. Bahawasanya Maimunah meminta fatwa. Lafaz ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan yang lainnya. Perkataan saqatat fi samnin, yang terjatuh ke dalam minyak samin, minyak sapi. An-Nasai menambahkan dari riwayat Abdurrahman bin Mahdi dari Malik dengan lafaz fi samnin jamidin, ke dalam minyak sapi yang beku. Maknanya minyak sapi tu keras. Minyak sapi tu keras. Kalau minyak sapi tu cair, agak-agak nak makan ke tidak? Tidak. Sebab tu Nabi kata, kalaulah dia jatuh pada minyak sapi yang keras itu tadi, angkat tikus tu, kaut mana yang terkena, lebihnya boleh guna. Sebab apa? Minyak sapinya jamid. Minyak sapinya beku. Dia bukan yang jenis cair. Kalau jenis cair, tikus tu masuk terus sampai bawah. Dia masuk sampai bawah, takkan kita nak tarik. Lepas tu, pakailah. Nak buat masak? Tak nak. Memang tak boleh lah. Kan sekarang sifat minyak samin tu jamid, beku. Bila dia beku baru boleh guna. Okey, angkat tikusnya, buang, kaut mana yang terkena, selebihnya boleh guna. Tapi kalau cair tidak. Baik sini. Al-Bukhari menyebutkan dalam kitab sembelihan dan buruan dari riwayat Ibn Uyainah dari Ibn Shihab dengan lafaz famatat. Lantas tikus itu mati. Jadi tikus tu dah jadi bangkai. Kan? Dia masuk dalam minyak samin tadi, dia mati, dia jadi bangkai dekat minyak kita. Seterusnya, perkataan wa ma haulaha, dan buang juga minyak yang ada di sekitarnya, yakni minyak samin yang terdapat di sekitar tikus itu tadi. Maknanya kita bukan hanya angkat tikus itu terus kita guna, tidak, tetapi kita kena kaut ataupun buang mana yang terkena tikus, bangkai tikus tadi. Okey, ni nak baca ke tak nak sekejap Tak baca, tak nak. Takut panjang. Okeylah, bolehlah baca baca sampai habis. Kita settlekan kisah minyak yang dah terkena dengan tikus ni. Haddathana Ali bin Abdullah qala haddathana Ma'nun qala haddathana Malikun an ibn Shihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an ibn Abbas an Maimunata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila an fa'ratin saqatat fi samnin faqala khuzuha wa ma haulaha fatrahuhu. Qala Ma'nun haddathana Malikun ma la uhsihi yaqulu an ibni Abbasin an Maimuna. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Ma'nun, Ma'an meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Malik meriwayatkan kepada kami dari Ibn Shihab, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dari Ibn Abbas dari Maimunah bahawasanya Nabi SAW pernah ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak samin. Lantas beliau menjawab, ambil tikus itu dan buanglah minyak yang ada di sekitarnya. Ma'an berkata, Malik berkali-kali meriwayatkan kepada kami dari Ibn Abbas dari Maimunah. Seterusnya kita lihat pada perbincangan. Terusnya 495 muka surat. Perkataan. Khuzuha wa ma haulaha fatrahuhu. Ambillah tikus itu dan buanglah minyak yang ada di sekitarnya. Yakni buang seluruh minyak samin yang terdapat di sekitar tikus. Dan
konsumsilah, maknanya gunalah baki minyak itu sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh riwayat yang pertama. Perkataan qala Ma'an berkata, ini adalah perkataan Ali bin Abdullah yang sanad bersambung iaitu muttasil. Sungguh keliru orang yang mengatakan sanad ini muallaq. Al-Bukhari mencantumkan ucapan Ma'an dan menyebutkan hadis yang dia riwayatkan meskipun sanadnya nazil iaitu lebih panjang daripada sanad hadis sebelumnya kerana kedua hadis tersebut memiliki ungkapan yang sama. Okey, tak apa, tinggalkan. Cerita pasal sanad ni. Masuk perenggan yang dua terakhir. Okey. Perenggan dua terakhir. Tidak ada seorang pun dari mereka yang menyebutkan lafaz jamid beku. Masuk perenggan itu. Maknanya di atas ni dia sebutkan nama-nama perawi. Jadi Imam Ibn Hajar kata apa? Nama-nama perawi yang disebutkan ataupun dalam sanad yang disebutkan di atas, tidak ada seorang pun dari mereka yang menyebutkan lafaz jamid iaitu beku. Kecuali Abdul Rahman bin Mahdi. Demikianlah yang disebutkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi dalam musnadnya dari Sufyan bin Uyainah dari Ibn Shihab. Al-Humaidi dan para hafiz murid-murid Ibn Uyainah meriwayatkannya tanpa lafaz jamid tersebut. Meskipun demikian, mereka menyebutkan urutan sanadnya dengan benar. Pada riwayat ini tercantum nama Ibn Abbas dan Maimunah dan itulah yang benar. Jadi dalam keseluruhan riwayat ini, di kalangan mereka tidak menyebutkan yang minyak sapi itu beku. Jadi dia sebutkan minyak sapi macam tu saja. Tak beku dan tak cair. Maknanya secara umum dia sebutkan sedemikian. Tetapi kita lihat begini. Hadis ini juga dari Ma'mar, dari Ibn Shihab dengan jalur sanad yang benar. Abdul memiliki sanad lain iaitu riwayat dari Ibn Shihab. Dari Sa'id bin Musayyib dari Abu Hurairah dengan lafaz Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil fa'rati taqa'u fis samni. Qala idza kana jamidan fa'alquha wa ma haulaha wa in kana ma'ian fala taqrabuha. Okey, lafaz hadis ini dia lebih detail. Yang mana dia kata gini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang tikus yang terjatuh ke dalam minyak samin. Baginda menjawab, apabila minyak itu beku, maka buang tikusnya dan minyak yang berada di sekitarnya. Sedangkan apabila minyaknya cair, maka janganlah engkau gunakan lagi. Jadi jelas ya, dia ada specificationnya lah dekat situ. Kalau minyak sapinya jamid, kita boleh angkat tikus tu tadi kan, kita kaut mana yang terkena, bakinya kita boleh guna. Tapi kalau dia cair, kalau minyak sapinya cair, kita tak boleh guna minyak sapi tu. Dah jadi kotor lah kan, sebab dah masuk bangkai. Jadi ini berlaku untuk semua jenis bangkai. Apa lagi selain daripada tikus? Cicak, okey lagi. Menyesal pula bertanya ya. Menyesal pula bertanya. Pelbagai jenis binatang yang dikeluarkan. Cicak, lipas. Okay. Okay. Kita pula yang geli kat depan ni. Lalat. Tapi lalat dia ada lain sikit caranya. Okay. Jenisnya lain sikit cara dia. Nabi ada ajar dia punya cara lain. Lalat tu. Tak apalah, lalat tu nanti cerita lain. Yang penting sekarang kita kata kalau ada binatang yang dia masuk pada minyak
sapi yang beku, binatang tu dah jadi bangkai kita angkat, kita kaut mana yang terkena sekitarnya, baki kita boleh guna. Tapi nak guna tak? Tak. Rasanya tak lah. Jadi geli maka buanglah keseluruhannya. Tak membazir ke? Tak sayang ke? Kalau tukang masak dia tak buang. Sebab dia rugilah kan. Rugi. Dia boleh guna kaedah inilah. Cuma dia takut. Tak, sebab dia jamin Dia jamin. Kita tak nampak betul. Kita tak nampak. Sekali betul-betul kalau dia cair. Dia tak belajar dengan sosok Sakinah. Macam mana kan. Dia tak tahu. Dia kena ada dua keadaan. Dia mesti tengok cair ke beku. Tapi kalau minyak sapi ni, dia macam kalau kita simpan dekat tempat yang panas, dia cair tau. Dia lembik. Ya, dia lembik. Dia macam tu. Jadi bimbang lah. Bimbang. Macam tu. So kalau kita simpan dia betul-betul di tempat yang ni kan, dia memang ni. Dia ni. Kenapa? Nak tanya. Dia tengah berenang, kita angkat. Jangan. Dia tak jadi bangkai. Soalannya sekarang ni kalau tikus tu dia tak mati lagi. Senang cakap. Tikus tu tak mati lagi. Dia berenang dalam minyak tu kan. So macam mana? Kita angkat dia, boleh tak pakai? Buang. Dia terkencing satu. Takut ada kuman. Kuman kan. Tikus ni kuman tau. Sebab dia binatang yang Nabi kata boleh bunuh. Al-Fa'rah. Dia binatang yang masuk fuaisiq. Fuaisiq maksud binatang-binatang yang merosakkan. Jadi Nabi kata kalau nampak tikus tu boleh bunuh. Jadi lagipun daripada sudut dia punya sifat tu sendiri kotor kan tikus ni kan. Tapi kalau hamster jatuh dekat minyak samin. Senang je, goreng aja. Mana boleh makan. Tak boleh makan. Dah, sudah. Dia comel. Okey, jom. Kita baca kasih habis ni. Nanti sampai esok tak habis. Tirmizi menukil komentar Al-Bukhari yang menyatakan riwayat Ma'mar ini salah. Dia kata. Dia bincang tentang riwayat inilah. Ibn Hatim berkata dari ayahnya riwayat ini keliru. At-Tirmizi mengisyaratkan bahawa riwayat ini syaz bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat. Az-Zuhli berkata dalam kitab Az-Zuhriyat kami memiliki dua jalur yang mahfuz iaitu benar. Hanya saja jalur Ibn Abbas dari Maimunah itu lebih dikenal. Lebih kuatlah. Wallahu a'lam. Ibn Atti mempersoalkan mengapa Al-Bukhari mencantumkan ucapan ma'an ini. Padahal ia tidak bertentangan dengan riwayat Ismail. Pernyataan tersebut dijawab, maksud Al-Bukhari adalah memberitahukan bahawa tidak hanya Ismail yang menghafal sanad hadis ini dengan baik. Maksudnya ada orang lain yang menghafal riwayat tersebut. Jadi untuk menguatkanlah, senang kita kata begitu. Saya berpandangan bahawa ada maksud lain yang diinginkan oleh Al-Bukhari, yakni riwayat Ma'an di atas tercantum di luar kitab Al-Muwatta. Sebagaimana yang diriwayatkan di sini, sedangkan dalam kitab Al-Muwatta tidak disebutkan nama Ibn Abbas dan tidak juga Maimunah. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Al-Ismaili dan yang lainnya dari jalur Ma'an. Al-Bukhari sendiri mengisyaratkan bahawa perbezaan ini tidak mengurangi darjat hadis tersebut. Sebab Malik terkadang meriwayatkannya secara mausul dan terkadang meriwayatnya secara mursal. Dan riwayat secara mausul dari Malik tentu lebih diutamakan. Sanad inilah yang didengar berkali-kali oleh Ma'an bin Isa dan dikuatkan oleh beberapa orang hafiz hadis. Wallahu a'lam. Jadi tu tak ada apa-apalah, dia cuma terangkan tentang sanad-sanad yang berbeza, mana yang kuat, mana yang lebih kuat. Tapi secara keseluruhannya hadis ini boleh diguna pakai. Okay, yang tentang hadis cakap minyak sapi cair, minyak sapi beku tu. Dia terangkan tentang sanad itu. Okay, baik. Keterangan tambahan di sini kita lihat sikit. Majoriti ulama menjadikan hadis Ma'mar sebagai dalil.
Okay, hadis Ma'mar yang mana? Yang tadi, jamid ni. Jamid dengan ma'i'an. Sebagai dalil, adanya perbezaan hukum antara minyak samin yang beku dan minyak samin yang cair. Ibn Abdul Bar meriwayatkan kesepakatan yang menyatakan bahawa apabila bangkai jatuh ke dalam minyak yang beku, maka bangkai beserta minyak di sekitarnya harus dibuang. Yang demikian itu dilakukan jika sudah yakin bahawa yang tertinggal hanya minyak yang tidak tersentuh oleh bangkai. Faham? Kita kita sekarang yakin, kita dah angkat tau. Tikus yang mati tu kan kita dah angkat, kemudian minyaknya pun kita dah kaut tadi, kita dah keluarkan. Sekarang ni kita yakin tak minyak yang baki tu kena ke tak? Dia kata kalau kita yakin boleh guna. Tapi kalau kita rasa macam was-was, tak confident kan jangan guna. Ini kaedah lah yang dia beritahu kepada kita. Okay, cara untuk kita mengamalkan hadis ini. Baik, dia kata sedangkan apabila minyak tersebut cair, para ulama berbeza pendapat. Mazhab jumhur maksudnya majority ulama mengatakan semua minyak itu menjadi najis. Jadi kalau minyak itu minyaknya cair, okay, minyak sapinya cair, tikus mati kat dalam tu. Kita tak boleh keluarkan tikus lalu kita pun buat masak. Ataupun letaklah dekat adunan kuih makmur kita ke ataupun kuih tat. Macam tu kan nak raya ni kan, nasib baik belajar. Okay. Campur satu satu scoop pun campur. Oh sedap ni, ada preset tambahan. Tak boleh lah macam gitu. Maknanya di sini kena amanah ya. Tak kira siapa pun kita. Kalau kita tak berjual beli ni, berniaga ni, kita tak kisah sangat. Tapi biasanya ini happen pada orang yang berniaga. Sebab dia beli dalam kuantiti yang banyak. Kalau dia buang, rugi untuk diri dia. Tapi kalau kita amanah, insyaAllah rezeki tu luas. Okay, jangan takut. Rezeki insyaAllah luas. Jadi sekarang, kalaulah sekarang ni, nak cakap unta masuk pula. Tikus tu masuk dalam minyak sapi kan. Dia jadi bangkai kan. Jadi bangkai, kita tak boleh tarik keluar lalu kita guna. Keseluruhan minyak tu kena dibuang. Ini dia yang disebut oleh jumhur ulama. Kerana apa? Ia telah bercampur dengan benda najis. Minyak tadi dah bercampur dengan benda najis. Namun, pendapat ini ditolak oleh sebahagian ulama yang lain. Masih mesti juga mesti juga ada yang nak tolak dan sebagainya. Baik, di antaranya Az-Zuhri dan Al-Auza'i. Perkara ini akan kami kenapa nak suruh berhenti Perkara ini akan kami beri keterangan tambahan dalam kitab Sembelihan dan Buruan dan akan dijelaskan juga mengenai perkara hukum menggunakan minyak yang najis dan terkena najis. InsyaAllah. Okey, tak apa. Yang penting pegang pada jumhur ulama tadi. Okay, majoriti ulama. Tak apalah tu nanti dia nak gaduh, nanti kita bincang lain hari. Dia nak gaduh boleh tak boleh kan? Itu semua nanti kita bincang lain hari. Yang penting hari ini kita pegang kepada jumhur. Pendapat jumhur kata kalau minyak itu minyak yang beku. Senang macam ni. Beku dengan cair, pegang. Kalau beku tadi macam mana? Angkat tikus. Angkat tikus. Okay, angkat bangkai. Okay, bahagian yang terkena kita buang, baki boleh guna. Cuma tadi dia kata kena yakin dulu. Kena ataupun tidak. Yang baki tadi. Okay, kalau kita tak confident, kita kata macam kena je. Kita tak tahu. Tikus tu masuk masa cair ataupun masa beku. Betul tak? Kalau dia masuk masa dia tengah cair kan, kita tinggalkan minyak tu, dia jadi beku bersama dengan tikus-tikus tu kan. Kita tak tahu. Betul tak? Dia tiba-tiba tikus tu beku dekat bahagian tengah, kita kata kan. Tapi kalau bahagian tengah dah pakai dekat atas Dah sampai tengah baru nampak rupanya ada tikus mati kau kat dalam. Ya Allah, ya Tuhan. Tak apalah, lebih kurang halal. Lebih kurang halal. Macam mana kan? Kadang-kadang kita tak nak tahu kan. Tiba-tiba sampai tengah baru nampak ya. Kira tak apalah, tak perasan. Tapi sekarang ini, kita bayangkan. Mungkin tikus tu dekat permukaan. Kita buka-buka tu kan, tong tu kita nampak tikus mati. Jadi sekarang yang tentang baki tu tadi kita bincangkan, adakah kita yakin kena ataupun tidak?
Kalau kita macam tadi Kak Dewi kata, kalau was-was jangan guna. Gunakan tanpa was-was. Itu apa? Minyak zaitun Brand zaitun tak payah lah situ. Lama perlu brand tu dekat TV kan. Okey, tak apa, tinggalkan dulu brand zaitun tu, dah lepas. So boleh, baki boleh digunakan. Sekarang ni, kalau dia cair tadi macam mana? Buang keseluruhannya. Tidak boleh digunakan atas sebab najis. Dia bercampur dengan najis. Tapi ada tak ulama yang membangkang? Ada. Tapi ini adalah pendapat jumhur. Kita ambil pendapat jumhur. Settle. Oh, yang bangkang tu sebab minyak mahal sebab tu dia sayang macam gitu. Tapi minyak Sami memang mahal kan. Minyak QBB memang mahal. Tapi tu brand QBB, brand lain ada kan? Sama semua mahal. Yang kecil $9. Okey, patutlah kuih tak mahal Alah, kecil gini berapa mahal. Orang marah tau kalau jual kuih mahal Orang tak tahu bahan tu mahal nak buat. Tapi orang marah. Mahal-mahal. Minyak mahal kot. Takkanlah nak jual murah-murah. Kuih kita kan kita buat. Dah bincang pasal kuih pula nak kuih raya. Okay, terus sikit lagi habiskan ni. Satu perenggan lagi. Ibnul Munayyir berkata, korelasi kaitan antara hadis yang menyebutkan minyak samin dan athar yang tercantum sebelumnya adalah bagaimana Al-Bukhari lebih condong memilih pendapat yang menyatakan bahawa najis dan tidaknya benda cair berpedoman pada perubahan 3 sifat air tersebut. Jadi sekarang, tadi kenapa kita buang keseluruhan minyak tu sebab dia cair. Sama macam air. Kan? Dan ia boleh merubah sifat yang ada pada cecair tersebut. Jadi kalau ia merubah, yang berkaitan dengan 3 tadi, bau, rasa, warna, maka ia jadi najis. Kita tak boleh guna. Dalam kaitan ini, manakala bulu dan tulang bangkai tidak akan merubah walaupun haiwannya telah mati. Maka demikian juga halnya dengan minyak samin tadi yang berada di sekitarnya yang jauh dari letak bangkai. Selama tidak terjadi perubahan apapun. Dan itu artinya bahawa apabila air terkena najis tetapi sifat air tidak berubah, maka air itu tidak menjadi najis. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Mm-mm. Mm-mm. Bulu ayam tu banyak sangat. Masak dengan bulu-bulu ayam sekali atau macam mana? Dia suci, tetap suci. Maknanya sembelih ayam banyak-banyak, lepas tu nak cuci ayam tu dengan bulu-bulu dia sekali masukkan kat dalam air. Okey, aku masuk dalam air. Dah tu adakah air tu jadi najis? Kalau ia merubah sifat. Sebab, okey, sekarang ambil kepada hukum asal, bulu tak najis. Okey, kalau dia banyak pun, dia tidak menyebabkan jadi najis. Kerana asalnya benda tu tak najis. Okey? Boleh. Tak marah, suka. Seronok. Marah kena jual. Okey, baik, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.